Okay, kita start sekarang Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azri Nawawi daripada Global UTHM. Dan pada hari ini kita akan bincangkan satu topik iaitu pengenalan kepada pembelajaran dalam talian. Okay, so ini adalah salah satu title untuk subjek pembelajaran yang kita adakan di bawah kursus pemantapan pengajaran dan pembelajaran anjuran Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik UTHM. Okey. Okey, saya perkenalkan diri kejap. Okay, nama saya Azri Nawawi. Saya adalah seorang pensyarah kanan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM. Saya sudah berkhidmat sebagai staf akademik daripada 2006, hampir 15 tahun. Dan saya juga berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Pembangunan Kandungan di Pusat Pembelajaran Atas Talian Tak Global hampir 5 tahun. Okey, jadi saya adalah untuk hari ini untuk kali ini saya akan menjadi penceramah untuk topik ni. Okey. Jadi untuk topik yang ni kita akan cover beberapa subtopik. Pembelajaran dalam talian yang berasaskan web arm. Lepas tu kita akan belajar prinsip pembelajaran dalam talian termasuk model tradisional, model contemporary. Dan akhir sekali kita akan cover peranan dan tanggungjawab pelajar dan pengajar dan talian. Okey. Jadi untuk chapter ni mungkin kita buat 2 video lah sebab macam panjang sangat kalau nak cover semua. Okey. Okey. Topik pertama pembelajaran dalam talian. Sekejap. Talian dan berasaskan web secara ARM. Okey. So pembelajaran dalam talian juga dikenali sebagai e-pembelajaran. Okey, ni biasa orang sebutlah. Okey. Dan kalau bahasa Inggeris kita biasa dengar e-learning, online learning, electronic learning, okey. Jadi dia punya keyword dia akan menggunakan internet. Sebab kalau tak ada internet tak boleh akses kan. Okey. So dan dia tidak bersemuka. Okey, jadi ni sekarang tengah betul-betul semua orang tengah guna PDPR untuk cikgu. Kalau macam UTHM kita ada online PMP, okey, sebab musim pandemik kan. Okey, jadi ni adalah topik hangat lah sekarang lah. Okey. Okey. So, jenis pembelajaran dalam talian. Okey. Basically dia ada 2 jenis, iaitu segerak, meaning synchronous macam Google Meet. Kita buat forum, perbincangan, real time. Yang tu live session, yang tu segerak lah. Mana student kena ada lah dekat time tu, pada waktu kita buat tu. Okay. Dan tidak segerak. Yang ni asynchronous. Okay. So tidak segerak ni macam kalau kita bagi video YouTube. Okay. Video YouTube kita bagi apa-apa assignment dan dia buat lah. Kita bagi dia masa lah. Jadi dia tak ada time tu pun tak apa. Jadi lebih fleksibel lah. Tapi setakat ni ikut saya punya pengalaman, pelajar lebih suka tidak segerak. Sebab kadang-kadang dia orang ada yang berkongsi device dengan adik-beradik, betul ada yang kerja sebab ialah mak ayah time pandemik ni ada mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Okey, jadi mereka bantulah. Jadi kadang-kadang tak ada masa time kelas, okey, time live. Jadi saya buat minimum lah live session dalam kelas saya. Saya banyak buat asynchronous. Dan saya cerita kejap lagi macam mana saya buat, okey. Okey. So, kenapa penting, okey? E-learning ni, okey, pembelajaran talian kenapa penting? Okey, first kali memang paling paling betul-betul penting lah sebab ketika pandemik atau bencana atau musibah macam sekarang lah COVID-19. So sekolah tak boleh buka, universiti tak boleh buka. Jadi macam mana pelajar nak stay belajar? Macam mana proses belajaran tu kita nak teruskan? Jadi ni guna e-learning lah satu caranya lah. Walaupun tak sempurna, bukan semua orang dapat rasa, saya tahulah. Tapi still kita bergerak jugalah ke depan walaupun perlahan daripada biasa punya rate lah. Okay? Dan e-learning ni dia sangat fleksibel. Maksud macam yang tidak segerak tadi kan, kita boleh buat ikut time yang kita free lah. Kita free, bila kita free kita boleh share. Kalau kita buat yang real time yang live Google Meet Zoom tu dia dah kurang lah, dia punya fleksibel. Seolah kita datang kelas time tu, okay? Tapi kalau kita mahir gunakan e-learning ni atau pembelajaran dalam talian ni, kita akan dapat mengurangkan stres lah. Maksudnya kita tak perlu ada time tu dan kita boleh buat kelas guna telefon. Okay, kita share video yang kita pernah buat dan sebagainya lah. Kalau ada banyak section pun ajar sem depan, kalau konten bersama kita share je. Jadi kita cover dekat part-part yang kata crucial lah, macam perbincangan, okay, macam untuk ulang kaji dan sebagainya. Macam tu. So kalau kita mengajar lama-lama kat sesi live sejam 2 jam pun ialah benda yang sama macam kita punya video recording. Okey, video record boleh simpan kan, tak dalam YouTube orang tengok kan.
Okey. So bila kita kata letak dalam YouTube orang tengok, dia boleh mengembangkan kita punya career tau. Okey. Mengembang career, boleh bantu kita bini profile, okey. Jadi bila yalah kita letak kat YouTube, letak kat Facebook live, jadi orang tengok, jadi orang kenal kita lah apa yang kita pakar dan orang boleh panggil kita kalau nak guna kita punya kemahiran in the future. Okey. In the future. Okey. Dan juga berpotensi untuk kita mengajar skala yang lagi besar. Okey, skala yang lagi besar. So bendanya baguslah untuk orang kata untuk masa depan. Okey, bendanya baguslah. Okey. Saja check. Takut ada tertinggal apa-apa kan. Okey. Bendanya baguslah untuk masa depan. Okey, untuk kita punya career sebagai pengajar dan sebagainya lah. Okey. Okey, dan prinsip pembelajaran, ni subchapter yang kedua, prinsip pembelajaran dalam talian termasuk model tradisional dan model contemporary. Okey, yang ni kita cover. Okey. So apa dia prinsip-prinsip yang kena ada untuk e-learning punya sistem? Okey, first kali komunikasi antara fakulti dengan pelajar, minat kita universiti dengan kita punya pelajar. Ini penting supaya dapat kita suburkan komuniti dan talian lah. So kita tak jumpa. Okey, kita tak jumpa face to face. Jadi bila ada macam dekat online ni meriah sikit, orang kata hidup lah, orang kata. Hiduplah komuniti kita. Okey. Kita boleh guna cara apa? Kita boleh guna video pengenalan, macam UTSM buat yang apa? Virtual pergi library, virtual pergi lab. Benda gitulah. Boleh guna email student, kita bagi video call, kita bincang-bincang, nak PA, online chat dekat Facebook Messenger, WhatsApp, perbincangan online. So benda-benda gini, okay, elemen macam ni dia menghidupkan kita punya community online lah. Jadi tak adalah rasa macam alah sorang-sorang kan. Dan sesi ice breaking pun elok guna cara ni. Bukan elok, boleh lah digunakan walaupun tak sesempurna yang MTM ni apa, Minggu Transformasi Mahasiswa yang biasa tu, tapi still boleh lah orang kata. Dan boleh juga berupaya jalin hubungan positif di antara komuniti kita. Okey, ni elemen pertama. Elemen kedua, komunikasi pelajar dengan pelajar. Okey, yang ni antara dia orang lah. Okey, dia orang bukan dengan kita. Jadi dia pun nak kena bergaul juga. Jadi berguna sebab dia boleh kongsi pengalaman, okey, idea-idea dia orang bincang, sumber, dia boleh belajar sama-sama. So ni sebenarnya orang kata one of the good things kalau dia masuk tempat institusi pembelajaran lah. Dia boleh bergaul, okey, bergaul, berlatih bergaul dan sebagainya lah, communicate. Okey. So bantu mudahkan interaksi antara mereka. Okey, dia galak, kita boleh bantu dia galakkan aktiviti berkumpulan, perbincangan, projek dan sebagainya, ulang kaji. Elakkan dia orang rasa terasing. So sekarang musim pandemik ni ada juga dengar dalam berita pelajar yang masuk ke sesi kaunseling sebab tekanan perasaan dan sebagainya kan. Okey. So benda tu sedih lah bila ada. Jadi komunikasi pelajar-pelajar pun kita kena initiate dan kita kena bantu jugalah. Okey. Sekejap Okey, lepas tu jangkaan prestasi tinggi. Okey, yang ni pun penting. Okey, kita kena letak goal yang tinggi, yang kata yang ada dan achievable lah dekat kita punya RPP sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab kita penting untuk tingkatkan motivasi pelajar. Okey. Contohlah kita kata, okey, untuk subjek ni anda akan buat design yang boleh membuatkan produk sedia ada ni lagi hebat dia punya design dia. Nampak? Dia punya macam tu, dia macam dia pun jadi excited lah. Okey. Jadi kita punya jangkaan, sasaran, objektif kita kena cerita awal-awal masa kelas. Okey. Macam saya biasa datang kelas saya akan cakap, okey, saya boleh bagi korang A subjek ni. Okey, dengan syarat korang follow step sekian. So bila kita cakap macam tu, dia orang suka tau student ni. Okey. Dia suka bila kita offer benda sama dan dia akan dia buat. Dia orang punya usaha bukan main lah. Dia orang buat, okey. Bila jadi macam tu, dia nampaklah apa yang dia boleh capai, apa yang kita boleh offer. Jadi boleh tingkatkan kualiti kita punya PMP secara tak langsung. Okey, bagus tak sebenarnya? Okey, kita juga kena ambil kira kecenderungan pelajar dalam pelajaran. Sebab lain orang, lain cara belajar. Bukannya kita nak manjakan one by one, bukan. Kadang kita kena perasan lah ada budak yang dia mungkin orang susah. Dia tak boleh ada sesi live dengan kita. Dia ada cara lain, kita kena fikir untuk dia lah. Dan ada student dia duduk berdalaman, okey, tak boleh akses, okey. Ada pula jenis tak boleh bangun pagi. Okey. So kita kena identify lah macam mana. So one of the safest bet adalah guna asynchronous macam saya buat. Okey. Jadi bila kita cover benda ni, okey, in check benda ni, kita boleh tingkatkan keyakinan pelajar kita lah kepada kita punya sesi, kepada kita punya organisasi, okey. Dan tak bertumpu pada aktiviti kelas je. Kadang kita boleh share lah berita-berita yang berkaitan, macam scholarship ke, pasal peluang pekerjaan ke, seminar ke, attachment dengan dia orang. Tak sesuai hal kelas. Jadi
bila sesi online ni benda bukan kelas je nak kena hidup, tempat lain pun kena hidup. Sebab kita tak jumpa dia orang kan. Okey, tak jumpa. Jadi kena sama-sama main peranan lah. Okey. Elok juga kita wujudkan pembelajaran secara aktif. Okey, sebab maksudnya dia orang akan banyak cari informasi sendiri, jadi macam orang kata ni lah. Learning by doing. Okay, kita bagi dia task, dia boleh buat dengan kawan-kawan, dia cari. Jadi bukannya dia tadah je kan. Tadah tu membosankan, kadang dia orang pun tak fokus. Jadi bila guna cara macam ni, dia boleh tingkatkan tumpuan dan fokus belajar. Barulah dia berfikir kan, dia rumah bosan juga. So kita boleh gunakan macam-macam media interaktif. Kita boleh guna video, kita boleh guna website yang ada calculator ke, ada guide ke, ada games ke, up to you. Okay, apa yang menarik, masing-masing punya hal lah. Okay. Okay, dan maklum balas segera pun penting juga kepada student. Sebab bila dekat rumah, yelah kalau dulu dia dekat UTHM, dia orang boleh pergi office, fakulti, counter, nak tanya apa-apa tau. Okay, nak drop lah, nak itu, senang. Tak pun kawan-kawan bersepah time makan kat kafe, dia boleh tanya. So sekarang dia orang kat rumah. Okay, meaning macam situasi kita, tapi kita kadang ada keluarga ni, dia orang dengan mak ayah pun kadang tak apa tahu. Jadi bila dia tanya apa-apa ataupun dia minta sesuatu maklumat, lagi elok kalau kita bagi balas segera, feedback, prompt feedback. Okay, so boleh bantulah dia orang nak kurang rasa risau, stres. Okay, dalam musim-musim pandemik ni. Jadi bila dia tak risau benda ni, dia boleh fokus benda lain, benda belajar ke apa kan. Dia boleh tingkatkan motivasi dan dia punya kepuasan belajar sebab dia rasa ada orang backup belakang dia. Jadi dia boleh belajar dengan selesa lah macam tu. Okay. Dan yang ni satu, kena bagi masa yang cukup lah untuk mereka siapkan tugasan. Okay. So kadang ada student yang macam saya cakap lah, dia orang tak mampu nak ada internet. Kadang ada gadget, tak ada line. Kadang ada gadget kongsi dengan adik-adik. Okay. Kadang tak ada komputer untuk buat drawing. Yang tu normal. Okay, normal. Okay, jadi kita kena consider lah. Okay, kena, walaupun sekarang musim online nampak canggih, tapi sebenarnya dia interaksi antara dua insan yang berjauhan, dia guna teknologi. Jadi apa hal kita kena jadi manusia jugalah. Okay. Jadi bila kita buat macam ni, kita boleh bantu kurangkan rasa risau dan tertekan orang tu kat rumah. Okay, dia boleh belajar dengan tenang sikit lah. Okay. Jadi sesi PMP kita lebih efektif. Okay, dan kalau kita ada arahan ke apa-apa kan, jangan cakap satu sekali chat dekat WhatsApp ke, cubalah cover beberapa kali, bagi bold ke, letak dalam outer ke, kalau rajin buat poster kat gambar, kau type kat grup WhatsApp tu kan. Jadi benda biar jelas. Orang kata maklumat biar sampai, okay? Biar sampai, itu yang penting. Okay. So setakat ini dulu. So kita akan sambung untuk video yang seterusnya. Okay. Jadi, okay, terima kasih sebab stay. Okay, kalau ada apa-apa bolehlah type dekat komen dan sebagainya. Okay, thank you guys.